3.1.4 penggunaan struktur kawalan dalam bahasa penskriptan klien. Okay, kita khaskan kepada JavaScript lah. Okay, next. Okay, ini dia punya pengenalan. Struktur kawalan akan mengawal aliran atau cara dalam satu blok kod atau cara. Okay, keyword dia, struktur kawalan ni dia kawal. Kawal apa? Kawal aliran atau cara. Okay, kawal. Bila dia kawal ni maksudnya aliran atau cara tu mungkin dia jadi bercabang ataupun terus dari atas ke bawah. Kawal aliran maksudnya aliran tu mungkin jadi aliran secara linear. Linear ialah satu hala ataupun aliran tu akan jadi bercabang. Okey. Kalau satu hala dia dari atas ke bawah. Kan? Satu hala dari atas ke bawah. Okay, dia tak ada pergi kiri kanan. Okay, tapi dia boleh juga aliran tu jadi bercabang. Kenapa jadi bercabang? Sebab dia menggunakan simbol apa? Kalau dari segi carta alir dia menggunakan simbol syarat. Syarat kan? Sebab apa? Sebab bila ada simbol syarat, dia akan keluar output dia sama ada true atau false, yes atau no. Jadi dia bercabang lah kan? Itu maksudnya struktur kawalan ni lah yang kawal aliran atau cara kita. Okay. Struktur kawalan akan menentukan sama ada penyataan akan dilaksanakan atau tidak. Termasuk mengulang penyataan dalam satu blok kod. Okay. Menentukan sama ada penyataan dilaksanakan atau tidak. Okay. Kalau true dia laksanakan belah ni. Yang ni tak laksanakan. Itu maksud dia. Kalau false dia akan laksanakan belah sini. Bahagian true tu tak laksanakan. Dia ada pilihan dia. Dia pilih. Contoh kawalan. Mesti memasukkan kad ATM. Okay, kad bank tu. Mesti masuk kad bank dahulu sebelum memasukkan nombor PIN. Tak boleh masuk nombor PIN dulu baru masuk kad. Ya, jadi ini peraturan dia. Masukkan kad, lepas tu baru masukkan nombor PIN. Okay. Meneruskan transaksi ATM jika pelanggan bank memasukkan nombor PIN yang sah. Kalau nombor PIN yang sah, baru dia boleh teruskan. Mengulang masuk nombor PIN sebanyak 3 kali jika nombor PIN yang dimasukkan adalah tidak sah. Okey, dekat sini syarat dia adalah nombor PIN ni lah yang menyebabkan atau cara kita bercabang tu. Kalau nombor PIN tu sah, maksudnya dia akan pergi ke mana? Ini kan, teruskan transaksi. Okey, teruskan transaksi. Macam tu. Kalau nombor PIN tidak sah, dia suruh masukkan lagi nombor PIN. Okay, ulang sebanyak 3 kali macam tu. Okay, masuk nombor PIN, lepas tu dia akan pergi semak balik. Okay, mungkin macam tu lah. Okay, Rajah 3146 menunjukkan struktur kawalan dalam JavaScript. Okay, dalam JavaScript, kita ada 3 jenis struktur kawalan. Okay, macam yang kita bagi tahu tadi lah. Memang ada 3 jenis. Struktur kawalan berjujukan, struktur kawalan pilihan, struktur kawalan ulangan. Yang ada anak yang ni. Okay, dia ada banyak anak. Ini dia ada anak juga. Okay, next. Tak faham tanya? Okay, struktur kawalan ni pembahagian dia. Struktur kawalan jujukan. Arahan atau penyataan dilaksanakan mengikut tertib. Dilaksanakan mengikut tertib seperti mana yang diarahkan dalam suatu kod atau cara tanpa perlu memeriksa syarat. Ikut tertib. Maksudnya dari atas ke bawah. Okay, from top to bottom. Atas ke bawah tanpa perlu memeriksa syarat. Pasal apa tak perlu periksa syarat? Pasal apa? Siapa tahu pasal apa tak perlu periksa syarat? Sebab ada syarat ke tak ada syarat? Tak ada. Sebab dia tak ada syarat. Jadi tak payah periksa lah. Okey. Struktur kawalan pilihan. Memerlukan pernyataan bersyarat. Okey, kena ada syarat yang akan melaksanakan satu pernyataan atau satu blok kod yang ditutupi dengan simbol ni. Bila ada syarat, lepas tu dia akan ada simbol buka tutup kata tu. Ini adalah pernyataan.
pernyataan yang akan dilaksanakan. Apa-apa pernyataan lah jika syarat tu benar. Okay. Jika syarat salah mungkin else, dia akan buka tutup kata lagi. Buka, dia laksanakan pernyataan jika syarat salah. Lepas tu tutup kan. Itu maksud dia. Pernyataan bersyarat dilaksanakan dengan menggunakan ungkapan logik. Menggunakan ungkapan logik yang terdiri daripada operator hubungan. Pernyataan bersyarat. Maksudnya dalam syarat ni, dia ada satu ungkapan logik. Ungkapan logik tu adalah ungkapan yang terdiri daripada operator hubungan yang menghasilkan output logik. Menghasilkan output logik. Menghasilkan nilai logik sama ada true atau false. Contoh ungkapan logik. Contohnya adalah umur sama dengan 21. Yang ni adalah ungkapan logik. Faham? Dekat sini kan dia tulis. Umur sama dengan 21. Ya, tidak. Macam tu. Ini ungkapan logik. Sebab tu dia kata ungkapan logik terdiri daripada operator hubungan. Sebab dalam ungkapan logik dia menggunakan operator hubungan. Ni. Kan sama dengan. Apa lagi operator hubungan? Ni operator hubungan. Apa lagi contoh lain? Siapa ingat? Operator hubungan ataupun nama lain dia operator perbandingan. Sama. Okay. Relational operator ataupun comparison operator. Okay, sama. Operator hubungan ni adalah operator yang membandingkan dua nilai. Nilai di sebelah kiri dan nilai di sebelah kanan. Macam ni lah nilai sebelah kiri dia. Ni nilai sebelah kanan. Apa lagi contoh lain operator hubungan? Apa lagi? Cepat. Tadi saya bagi dah yang ni kan? Sama dengan. Apa lagi? Cepat. Siapa nak jawab? Apa lagi? Apa lagi Ainin? Operator hubungan. Apa lagi? Selain daripada sama dengan? Yang kurang daripada tu kau? Ya, betul. Dia ada 6 semua. Operator hubungan ada 6. Tolong catat sikit kat buku kau kat mana. Ada 6 iaitu, ni lah sama dengan, kurang, lebih besar. Ni kurang kan? Lebih besar. Lagi apa? Lebih besar sama dengan, kurang sama dengan. Apa satu lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi? Tidak sama. Macam mana simbol tak sama dengan? Tanda seru tu. Ya, betul. Pandai. Tanda seru macam ni kan? So catatkan sikit. Ini adalah operator hubungan. Dua pernyataan JavaScript untuk struktur kawalan pilihan. Okay, untuk struktur kawalan pilihan, dia bagi dua contoh ni. If dengan else. Okay. If, else. Okay, seterusnya yang ketiga, struktur kawalan yang ketiga adalah struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulangan memerlukan pernyataan bersyarat. Dia juga perlukan pernyataan bersyarat. Okay, perlu ada syarat yang akan melaksanakan satu pernyataan atau satu blok kod berulang kali. Dia laksanakan berulang kali. Okey. Melaksanakan satu pernyataan yang diberi selagi syaratnya adalah true. Selagi syarat true, okey, syarat true. True dia akan ulang. Okey, mungkin dia naik macam tu lah kan. Okey. Kalau false, dia pergi ke pernyataan lain. Kalau false, dia tak ulang lah. Dia pergi ke pernyataan. Apa-apa pernyataan mungkin paparkan output ke. Dua jenis struktur kawalan ulangan. Satu adalah ulangan berasaskan pembilang. Ulangan berasaskan pembilang. Okey, ini adalah for. Struktur kawalan ulangan for. Okay. Ulangan berdasarkan syarat. Ulangan berdasarkan syarat selalunya kita guna while. Struktur kawalan ulangan while ataupun do while. Tolong catat sikit. Okey, apa beza struktur kawalan pilihan dengan struktur kawalan ulangan dari segi carta alir? Kita mudah nampak dari segi carta alir. Kalau pilihan, bila ada syarat, okey, keputusan dia akan pergi ke bawah macam tu. Ini adalah struktur kawalan pilihan. True and false. Yes or no, dia pergi ke bawah macam tu.
Kalau ulangan dia akan anak panah pergi ke mana? Naik ke atas balik. Betul, dia akan naik ke atas macam tu. Tu yang perbezaan paling mudah lah. Okey. Kita dah belajar banyak tahun dah. Masuk ni 5 tahun dah belajar struktur kawalan kan. Mesti dah cekap dah. Struktur kawalan jujukan. Arahan atau penyataan dilaksanakan mengikut tertib seperti mana yang diarahkan dalam satu kod tanpa perlu periksa syarat. Macam tadi lah. Okay, next. Okay, ini contoh dia. Contoh. Sudut kod dan catat alih bagi struktur kawalan jujukan. Okay, jujukan. Mula, input nama anda, cetak hello, nama anda, tamat. Ringkas je. Okay, jadi kita ada mula, input nama anda, input mesti simbol input. Lepas tu cetak simbol output. Okay, cetak hello, nama anda, tamat. Okay, nombor 1 ni, arahan dilaksanakan satu persatu iaitu baris demi baris. Daripada atas ke bawah. Bermula dengan input nama. Okay, seterusnya mencetak hello beserta nama tersebut. Okay, kalau masukkan nama, apa dia? Aini. Hello, dia akan keluar hello, Aini macam tu. Okay. Saya rasa kamu dah faham dah ya ni, tu saya laju sikit. So banyak juga ni. Okay, contoh 23 menunjukkan JavaScript struktur kawalan jujukan menerima satu nama, memaparkan semula nama tersebut. Yang ni dari segi kod atau cara. Tadi dia bagi sudut kod dengan catat alir. Ini kod atau cara dia. Okay, HTML, menggunakan HTML, head. Ini adalah tajuk dia. Okay, dalam head selalunya ada title. Dalam head ada title. Title ni dia akan tunjuk kat mana? Title ni dia tunjuk kat sini, atas ni. Masa kita buka laman web tu kan, atas kali ni selalunya warna biru lah atas ni. Kan? Title duduk kat sini. Okay. Body, dalam body ada script. Script ni JavaScript. var. Apa dia var? Siapa ingat apa dia var? Baca. Apa dia? Var adalah variable. Maksudnya ini adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang nama pemboleh ubah dia adalah nama anda. Ini var menunjukkan variable pemboleh ubah. Okay. Nama anda ni adalah variable name. Nama pemboleh ubah kita. Okay. Nama anda sama dengan Siti Aminah. Okay. Nama anda adalah Siti Aminah. Yang ni dia tak minta pengguna masukkan nama. Kita letak siap-siap, kita umpukkan nilai. Yang ni adalah umpuk nilai. Kita bagi nilai siap-siap. Siti Aminah ni adalah apa kita panggil? Nilai. Nilai dalam pemboleh ubah. Pemboleh ubah apa? Nama anda. Betul. Okay, macam saya selalu lukis macam itulah. Kita ada satu pemboleh ubah nama anda. Dekat sini diumpukkan nilai. Siti Aminah. Dia tak minta pengguna input nilai kan, tapi dia bagi, dia umpukkan nilai siap-siap. Atau cara menerima nama iaitu Siti Aminah. Document.write. Okay, document.write untuk apa hari tu? Untuk papar output. Okay. Apa yang ada dekat document.write yang itu yang dipaparkan. Hello, dia akan paparkan hello. Hello ni. Tambah, apa fungsi tambah ni? Cantumkan, gabung kan? Gabung dengan ada satu ruang kosong. Ni satu space. Satu space, lepas tu dia gabungkan dengan nilai dalam pemboleh ubah nama anda. Nilai. Okay, kat sini dia nyatakan pemboleh ubah. Tapi bila dia run, dia akan gantikan dengan nilai. Siti Aminah. Nilai dalam nama anda ni akan masuk ke sini. Okay. So hello Siti Aminah. Tutup script, tutup body, tutup HTML. Habis. Okay, senang je. Ini boleh faham kan? Awak tulis coding panjang dah. Yang ni memang duk jumpa banyak kali dah. Okay, seterusnya. Ini jadual yang menerima dua nilai, terima dua nilai, nilai jenis integer. Okay. Seterusnya kiraan umur dibuat, umur dipaparkan. Maksudnya dia terima dua nilai integer iaitu tahun semasa dan tahun lahir. Contoh kat sini kan ni. var adalah pemboleh ubah, tahun semasa, tahun lahir, umur. Ada 3 pemboleh ubah kat sini. Tahun semasa dia umpukkan nilai.
Tahun semasa pegang nilai 2017. Tahun lahir dia 1973. Okey. Lepas tu yang ni adalah proses. Ini adalah proses. Yang ni umpukkan nilai. Umpuk nilai ini proses. Dia kira. Daripada nilai diumpukkan dia kira. Tahun semasa tolak tahun lahir. 2017 tolak dengan 1973. Lepas proses dia akan keluarkan output. Yang ni adalah input. Okay, input yang diumpukkan. Tak minta daripada pengguna. Dia umpuk terus. Okay, output dia dokumen rate umur anda. Umur anda, yang ni umur anda ni akan keluar titik bertindih tu kan. Umur anda titik bertindih. Lepas tu dia akan cantumkan dengan jawapan dalam pembeli ubah umur. Umur ni dia kira-kira dapat 44. Kira belah sini dapat 44 kan. 44 akan diumpukkan ke pembeli ubah di sebelah kiri iaitu umur. So umur akan jadi nilai 44. Senang je. Ada yang tak faham tak? Semua okey ya? Okey. Okey. Mulia okey? Okey, seterusnya. Okey cikgu. Alright. Antara penyertaan yang terdapat dalam struktur kawalan jujukan. Struktur kawalan jujukan ialah input data. Itulah saya kata tadi. Mesti ada input, proses dan paparkan output. Okay, paparkan output. Selalunya atau cara mesti ada lah input, proses, output. Input data boleh diterima daripada pengguna secara interaktif. Input data ni dia kata satu cara boleh suruh pengguna masukkan. Suruh pengguna masukkan data. Itu maksudnya diterima daripada pengguna secara interaktif. Interaktif maksudnya dia guna arahan prompt. Prompt. Minta data. Okay, minta pengguna masukkan nama anda. Ataupun yang kedua, input data boleh juga ditetapkan oleh atur cara. Macam contoh yang kita buat sebelum ni, tahun lahir tu kan. Dengan nama tu ditetapkan oleh atur cara. Diumpukkan oleh atur cara. Yang ni lah yang diumpukkan tu yang ni. Yang ni. Macam ni kan. Ni pun diumpukkan. Ditetapkan. Okay. So ada dua cara input ya. Next. Laju sikit ya. Sebab banyak. Okay, jadual 3112 menunjukkan operator arithmetic yang boleh digunakan dalam JavaScript. Bila dia sebut operator arithmetic, arithmetic tu sebenarnya adalah operator apa? Nama lain dia apa dia? Selain kita sebut operator arithmetic, kita boleh juga sebut operator apa kelas? Operator matematik. Okay. Operator matematik yang kita boleh gunakan dalam JavaScript ada, ni lah dia senaraikan. Campur, tolak, darab, bahagi, ini adalah modulus. Okay, modulus. Ingat lagi tak modulus? Modulus tu dia ambil baki. Okay, contohnya, katakan 20 modulus 3. Apa jawapan dia? Modulus tu dia ambil baki ya. Kalau 20 modulus 3, siapa tahu apa jawapan dia? 17. Sebab 17? Bukan. Berapa? Okey, jalan kira dia macam ni. Modulus dia mesti buat bahagi. Modulus dengan floor division. Okey, dia buat bahagi dulu. Bahagi macam biasa. 20 bahagi 3. 3 kali berapa? Yang dekat-dekat 20. 3 kali 6, 18 kan? Baki 2. Okey, baki 2. Baki 2, yang ni lah modulus. Dia ambil baki. Ini adalah modulus. Okey, jadi 20 modulus 3 ialah 2. Okey? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Modulus ni selalu kita gunakan untuk menentukan, kalau dalam atur cara kan, modulus ni selalu kita gunakan untuk menentukan sama ada suatu nombor tu nombor genap atau nombor ganjil. Pasal apa? Sebab kalau nombor genap, nombor yang pengguna masukkan tu, nombor masuk modulus 2, ada baki tak untuk tentukan nombor genap? Nombor masuk, ikutlah pengguna nak masuk nombor berapa pun. Katakan nombor masuk ni 10. Nombor masuk, pengguna masuk 10 kan. Nombor masuk modulus 2. Untuk nak tentukan dia adalah nombor genap, bila nombor masuk modulus 2, jawapan dia akan memberi nilai apa? Nombor genap kalau kita bahagi 2, ada baki tak? Ada.
Tak ada. Bila tak ada, nilai dia kosong. Okey? Itulah saya kata modulus ni kerap digunakan untuk menentukan nombor tu genap atau ganjil. Kalau nombor ganjil, kita guna nilai yang sama, 10 kan? Nombor masuk. Okay. Nombor masuk modulus 2. Ada baki ke tak ada kalau dia nombor ganjil? Ada baki tak? Dia akan baki 1. Okay, contoh. Kita letak nombor lain lah, katakan 9 kan? 9 modulus 2, baki 1 kan? 9 tu nombor ganjil. Faham tak ni? Faham. Faham kan? 9 bahagi 2, 2 kali 4, 8 baki 1. Yang ada baki 1 tu bila kita moduluskan, modulus 2, dia baki 1, itu adalah nombor ganjil. Ni kena ingat lah. Nanti kot dia suruh buat atur cara yang menentukan nombor genap, nombor ganjil, mesti guna operator modulus. Contoh paparan, Windows.alert, hello nama anda. Windows.alert. Siapa tahu apa maksud window.alert? Hello nama anda. Window.alert ni, arahan ni, tolong catat sikit. Window.alert ni dia akan menghasilkan message box. Message box ataupun pop-up. Pop-up box tu kan macam ni. Kan kadang-kadang kita buat atur cara, dia akan keluar message box macam ni. Dia tulislah apa-apa kat sini, hello ke. Okay. Message box, bila window alert ni, message box dia akan keluar macam ni. Hello, nama anda, katakan I ni kan. Lepas tu dia ada button apa kat sini? Siapa tahu? Button apa? Selalu kita boleh tekan button ni, lepas tu dia hilang message box ni. Button OK. Betul, button OK. So kena ingat, window.alert ni menghasilkan message box yang mempunyai button OK. Adalah message apa-apa dia tulislah kat sini kan. Message apa-apa lah. Lepas tu dia OK. Itu fungsi Windows.alert. Okay. Mesti awak duk jumpa dalam atur cara yang projek kita buat tu kan. Bila ada je Windows.alert, mesti dia keluar message box ataupun pop-up. Okay. Document.write, umur anda, umur. Ini untuk output biasalah, dia akan keluar umur anda, lepas tu dia cantumkan dengan nilai dalam pemboleh ubah. Contoh tadi 44 kan. Okay, tak faham tanya. Struktur kawalan pilihan. Memerlukan pernyataan bersyarat, ni yang tadi je. Melaksanakan satu blok kod ditutupi dengan, ni simbol ni kan, buka tutup ni dalam JavaScript. Okay, dilaksanakan menggunakan pernyataan yang dipanggil ungkapan logik terdiri daripada operator hubungan yang tadi tu. Okey, berikut adalah operator hubungan yang boleh terdapat dalam ungkapan logik. Operator hubungan yang terdapat dalam ungkapan logik akan menghasilkan nilai boolean. Jadi kata ungkapan logik menghasilkan nilai boolean. Ni macam saya tunjuk tadi lah. Ungkapan logik tu macam umur lebih daripada 21, ni ungkapan logik. Betul lah dia menghasilkan nilai boolean kan. Nilai boolean tu sama ada true atau false. Ingat nilai boolean, tolong catat sikit. Nilai boolean ni adalah ada dua nilai saja, iaitu true ataupun false. Okay. Nilai boolean. Catat ya. Nilai boolean adalah dua nilai saja, true atau false. Itu nilai boolean. Kalau operator boolean apa dia? Operator logik ataupun operator boolean. Lain pula tau. Operator logik atau boolean adalah apa dia? And Or not. Ya, betul. And or not. Ini operator. And or not. Operator logik ataupun operator boolean. Kalau nilai logik atau nilai boolean ada dua, true atau false. Catat sikit. Okey, untuk menentukan sama ada pernyataan atau satu blok kod akan dilaksanakan atau tidak. Okey, dua pernyataan JavaScript, if dan else. Okey, yang ni dah saya terangkan tadi. Yang ni adalah operator hubungan kan. Ada 6, kena ingat. Okey, pernyataan if. Jika syarat if adalah true, pernyataan akan dilaksanakan. Jika true, pernyataan akan dilaksanakan. Jika sebaliknya, pernyataan tidak akan dilaksanakan dan dilangkau.
Okey, jika benar dia laksanakan penyataan. Jika tidak, ini jika benar. Jika tidak, yang ni dia tak buat. Dia pergi ke tamat terus. Okey. Maksudnya, maksud dekat sini, if. Oh, betul lah dia if kan. If tu maksudnya jika benar dia buat pernyataan. If, sebab dia tak ada else. If saja. Okey, kena ingat. Yang ni if saja. Tak ada else. Okey. Jadi, bila tak benar dia terus tamat. Dia terus pergi ke tamat. Okey. Faham tak? Sebab dia tak ada else. Kalau ada else, kalau palsu, dia buatlah pernyataan lain. Itu kalau ada else kan. Yang ni if saja. Dia uji satu syarat je. Okey. Faham tak? Faham. Okey. Okey, contoh 24 menunjukkan if dalam atau cara Java iaitu nombor pelajar diterima diuji sekiranya nombor pelajar ialah 1, 2, 3. Kalau nombor pelajar tu adalah 1, 2, 3, okey, kat sini dia guna input. Input dia secara prompt. Apa maksud prompt? Tadi saya sebut apa maksud prompt? Cara input yang bagaimana tu prompt? Prompt ni maksudnya dia terima nombor pelajar daripada pengguna. Suruh pengguna masukkan nombor pelajar. Okey. Macam ni. Ni nampak ni. Bila arahan prompt dia akan keluar message box macam ni, pop up. This page says no pelajar. Ni no pelajar ni kan. No pelajar titik bertindih ni. Lepas tu kita masukkanlah data. Okey. Ini user input. Pengguna masukkan. Lepas pengguna masukkan, dia akan pergi ke syarat. If no pelajar sama dengan 1, 2, 3. Ini dia panggil apa ni? Panggil apa ni? Siapa ingat? Ini panggil apa? Ungkapan logik kan? Ungkapan logik yang menghasilkan nilai logik. If nombor pelajar sama dengan 1, 2, 3. True or false? True or false? Nombor pelajar ni akan pegang nilai. Okey, tadi nombor pelajar akan masuk 1, 2, 3 kan? Pengguna masuk dekat sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tu akan diumpukkan kepada pemilik ubah yang bernama nombor pelajar. Nombor pelajar sekarang pegang nilai 1, 2, 3. If no pelajar. No pelajar ni nilai dia sekarang 1, 2, 3. 1, 2, 3 sama dengan 1, 2, 3? Ya ke tidak? Ya kan? Bila ya, dia akan buat pernyataan bawah ni. Document.write. Anda adalah pelajar sekolah taman ABC. Betul lah, anda adalah pelajar sekolah taman ABC. Okey ya? Okey, kalaulah, tu contoh yang kedua ni. Yang tidak memenuhi syarat. Okey, prompt no pelajar, dia keluar macam ni. Prompt no pelajar, awak masukkan 456. Jadi pengguna masukkan 456. 456 akan masuk ke pemilik ubah no pelajar. Lepas tu dia akan uji syarat. No pelajar ni adalah 456. 456 sama dengan 1, 2, 3? Ya ke tidak? Tidak kan? Bila tidak, yang ni buat ke tak? Buat ke tak ini? Tak buat. Okey, tak buat. Jadi dia terus ke tamat. Jadi tak ada output lah. Document.write dia tu kosong. Okey, dia tak laksanakan. Okey. Pernyataan if else. If else. Lebih kurang juga cuma dia ada else. Bila ada else ni maksudnya bila dia palsu dia akan buat pernyataan lain. Yang if tadi bila palsu tak ada pernyataan ni dia keluar terus kan. Banyak syarat dalam pernyataan if boleh digabungkan bersama-sama dengan else dan else if. Kalau ada else saja, if else, yang ni adalah struktur kawalan dua pilihan. Ada dua saja pilihan, sama ada if dengan else. Kalau ada else, if, ini adalah struktur kawalan pilihan bersarang. Okay, else lepas tu ada if lain, lepas tu ada else lagi. Okay, ini adalah struktur kawalan pilihan bersarang ataupun pelbagai pilihan. Jika syarat tidak menepati, jika syarat adalah false, bahagian else atau else if akan dirujuk untuk mengenal pasti blok kod yang dilaksanakan. Maksud dia inilah. Okay, bila palsu dia akan buat pernyataan ni. Okay, senang je.
Okey, contoh 25. Okay, lebih kurang contoh tadi juga. Okey, masukkan nombor pelajar 123. 123. Nombor pelajar jadi 123, 123. 123 sama dengan 123? Ya. Bila ya, dia akan keluar output. Document.write anda adalah pelajar sekolah Taman ABC. Yang ni. Bila masuk 123, output macam ni. Kan? Bila masuk yang kedua ni, 456. Okay, 456. 456 masuk ke nombor pelajar. Nombor pelajar adalah 456 sama dengan 123. Tidak kan? Bila tidak, yang ni dia tak buat. Yang bawah ni tak buat. Dia langkau. Dia pergi ke bawah else. Dia pergi ke penyataan di bawah else. Maksudnya dia pergi ke, bila tidak, dia pergi ke sini. Document.write anda bukan pelajar sekolah Taman ABC. Dia keluar output macam ni ya. Okey ya, semua boleh? Habib, okey Habib? Okey cikgu. Okey nah. Okey, dalam satu penyataan if else, dua atau lebih syarat boolean boleh diuji serentak dengan bergabungkan syarat boolean melalui operator logical. Operator logik ialah and or not. Tadi saya sebut dah kan operator logik ataupun dipanggil juga operator boolean. And or not. Okay. Dia kata dua atau lebih syarat. Dua atau lebih syarat. Contoh umur lebih besar daripada 21 and simbol macam ni. Ni dua syarat. Dan status sama dengan daftar. Status sama dengan dua kali Status sama dengan daftar. Okey, ni maksudnya dua syarat. Ini syarat pertama, ini syarat kedua. Bila ada dua syarat atau lebih, kita gabungkan dengan operator logik. And or not. Okay. Untuk and ni maksudnya dua-dua ni kena true. Baru dia laksanakan. Umur dia lebih daripada 21 betul dan telah daftar. Status dia telah daftar maksudnya boleh mengundi lah dia kan. Okay. Macam tu. Kalau or, bila satu syarat true, dia akan laksanakan penyataan di bawah. Okay. Kan? Kalau and tu kena dua-dua true kan? Kita belajar and get logic tu. Dia guna ini jugalah. Next, operator logic and. Operator logic and digunakan apabila terdapat dua atau lebih syarat boolean perlu digabungkan. Dan semua syarat perlu benar. Semua syarat perlu benar sebelum melaksanakan penyataan. Okey, contoh kat sini. Okey, tengok terus satu cara. var markah peperiksaan, ini adalah nama pun boleh ubah. Ini adalah nilai. Okay, nilai pun boleh ubah dia 67. Okey, markah peperiksaan bernilai 67. Markah peperiksaan ni dia akan uji syarat 67. 67 lebih besar atau sama dengan kosong? True or false? Syarat sini, true or false? True kan? Okey, yang ni true. Lepas tu dia ada syarat kedua. Ni markah ni 67. 67 kurang atau sama dengan 39, true ke false? False. False. Okay, jadi true and false, true and false ialah true ke false? False. False, pandai. True and false is false. Bila false yang ni dia tak buat. Dia pergi ke sini pula. Okay, 67 lebih besar daripada 40, betul ke tak betul? True kan? Okay, yang ni 67 kurang daripada 44, true or false? False kan? Jadi, yang ni menghasilkan true ke false keseluruhan dia? True and false is false. Ya, yang ni tak buat juga. Yang ni pun jadi false juga. Okay, sebab yang ni false. Yang ni je true. Okay, jadi false. Okay, next. Ada sambungan dia lagi, panjang ni. Tapi saya tak ambil semua lah, saya ambil sikit je. Okay, separuh. Yang ni agak-agak awak true ke false? Ni syarat, dua syarat ni. False, betul. Yang ni false. So yang ni tak buat. Betul, uji lagi bawa else kan? Bawa else ada if lagi. Yang ni true or false? True. Ni 67. 67 false. Satu true, satu false kan? So jadi false. Ya, pandai lah. Yang ni? Ni true kan? Ini? True.
True, ya. True and true. Output akhir dia adalah true. Bila true dia akan buat lah yang ni. Kan? Jadi grade dia akan jadi B. Lepas tu yang ni dari segi output. Okay. Grade dia pegang dah nilai B. Okay, grade B. Markah peperiksaan, yang ini akan keluar. Yang duduk dalam ni. Ni kan cek-cek ni. Sebiji dia keluar. Markah peperiksaan tu. Ni. Dekat ni. Titik bertindih ni kan. Lepas tu gabungkan dengan ni. Boleh ubah markah peperiksaan. Pegang nilai berapa? 67. Betul? Ni kan. Lepas tu tambah dia ada satu space. Satu ruang kecil ni selang sikit. Lepas tu gabung dengan grade. Grade. Pegang nilai grade B. Okay. Boleh tak? Senang je kan? Boleh ke tak boleh? Boleh, Jumpa cikgu. banyak kali dah mesti boleh kan? Okay, next. Operator logic OR. Operator logic, yang ni hanya salah satu syarat boolean perlu benar melaksanakan pernyataan seterusnya. Maksudnya macam tadilah kita kata kalau dia true or macam ni. Okay, alamak, boleh lah. True or false. True or false is true. Salah satu true pun dia akan jadi output true. Okay, tengok kat sini. Berumur 25. Okay, umur pun boleh ubah umur 25. Lepas tu status. Status daftar true. So, jadi dia akan uji kat sini. 25 lebih besar daripada 21, true ke false? True kan? Ini atau. Ingat ini atau or. Or simbol macam ni. Bila satu true, yang ni tak tengok pun tak apa dah. Tapi memang true lah ini kan. Status daftar adalah true. True. True or true is true. Anda layak mengundi. Yang ni dia buat tak? Else dia buat tak? Untuk. Dok. Dah jumpa dah pernyataan ni. Yang ni dia tak buat. Dia pergi terus lompat ke luar daripada ni lah. Struktur kawalan kita. Lepas tu anda layak mengundi. Oh bukan. Anda layak mengundi. Yang ni lah kan. Ini dia tak buat. Okey. Pukul berapa dah? Okay, ada masa lagi. Okey, yang ni. Yang ni anda layak mengundi. Kita tengok yang tidak layak ni. Yang bawah ni ya. Okey, umur 19. 19 lebih besar daripada 21. True or false? False. False. Ini false. Okey. Atau ini true or false? True kan? Ni dia bagi dah ni. Okay, true. False or true is true. Bila true dia akan buat pernyataan di bawah ni. Anda layak mengundi. Okay, yang ni tak buat. Okay ya. Struktur kawalan ulangan. Yang ni yang terakhir. Struktur kawalan ulangan. Memerlukan pernyataan bersyarat yang akan melaksanakan satu pernyataan atau satu blok berulang. Okay, pernyataan bersyarat. Mesti ada satu syarat lah untuk nak bagi dia berulang. Struktur kawalan ulangan melaksanakan satu pernyataan yang diberi selagi syarat adalah true. Jika syarat true, dia akan terus ulang. Struktur kawalan ulangan ada dua jenis dalam JavaScript. Ulangan berdasarkan pembilang. Pembilang ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil counter. Okay. Ulangan berdasarkan syarat. Syarat adalah condition. Okay. Kita ada dua jenis struktur kawalan ulangan. Okey, ulangan berasaskan pembilang. Berasaskan pembilang menggunakan pernyataan for. So ingat, kalau dia sebut pembilang saja mesti tahu dah dia menggunakan for dalam JavaScript. Ulangan berasaskan pembilang akan menggunakan satu pemboleh ubah. Dia mesti ada satu pemboleh ubah untuk membuat ulangan kepada pernyataan dan syaratnya bergantung pada pembilang. Pemboleh ubah lepas tu mesti ada pembilang. Okay, contoh, mula nilai awal pembilang. Pembilang mungkin nilai dia 1. Okay, lepas tu dia pergi syarat. Pembilang, syarat pembilang benar. Mungkin dekat sini pembilang kurang daripada 3. 1 kurang dari 3 kan? Benar dia buat pernyataan. Lepas tu dia naik kat sini. Dekat sini
kemaskini nilai pembilang. Maksudnya daripada nilai pembilang tu 1, dia perlu meningkat ataupun menurun lah. Dalam kes ni mungkin meningkat lah. Itu maksud kemaskini. Maksudnya dekat sini kalau kita nak mudah, kita buat macam ni. Pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Tak dekat, tambah 1. Tadi pembilang 1 kan? 1 kurang daripada 3, benar. Pergi kat sini kan? Lepas tu pembilang sekarang jadi berapa? Jadi apa kat sini pembilang? Kita akan buat belah kanan ni dulu. Pembilang ni pegang nilai 1 kan? Ni. 1 tambah 1 jadi berapa? 2. Jadi pembilang nilai baru akan jadi 2. Lepas tu dia pergi kat sini, uji lagi syarat. 2 kurang daripada 3, ya. Ya, naik sini lah balik. Pembilang ni, kita buat yang belah kanan dulu. 2 ni akan masuk ke sini, 2. 2 tambah 1 jadi 3. Okey, uji syarat. 3 kurang dari 3, betul tak 3 kurang dari 3? Tidak kan? Palsu. Palsu dia pergi ke sini. Dia dah tak ulang dah. Okey, sebab syarat jadi palsu dia pergi tamat. Okey, dalam struktur kawalan ulangan pembilang ataupun for, kita menggunakan nilai awal. Nilai awal adalah nilai permulaan untuk pembilang. Nilai permulaan. Permulaan maksudnya yang ni lah yang saya bagi tahu tu, pembilang sama dengan 1. Okey. Lepas tu kita mesti ada nilai tamat dia. Nilai tamat selalunya dalam syarat lah. Nilai tamat mesti kurang dari 3. Nilai untuk menamatkan proses pembilang yang menentukan ulangan tamat atau diteruskan. Ini nilai tamat. Nilai kemaskini. Nilai kemaskini ni sama ada nilai awal tu dia nak pi ke nilai tamat, adakah dia bertambah ataupun boleh juga jadi berkurang. Okey, contoh nilai awal dia mungkin 10. Nilai tamat dia 1. Yang ni kemaskini dia akan berkurang lah. Contohnya pembilang sama dengan pembilang tolak 1. Okey. Proses kemaskini nilai pembilang. Okey. Kalau ingat masa kita belajar tingkatan 2, kita belajar Python for range. Kita gunakan juga ni nilai awal, nilai tamat, nilai kemaskini. Okey. Nilai awal kita panggil sebagai start. Okey, nilai tamat adalah stop. Nilai kemaskini adalah step. Okey, step. Dia step sebanyak berapa daripada nilai awal nak pergi ke nilai tamat dia. Okay, next. Okay, ni contoh dia. Okay, for pembilang sama dengan 1, ini adalah nilai apa? Nilai apa? Oh, nilai awal kan? Ini nilai awal dia, pembilang sama dengan 1. Ini adalah nilai tamat. Okay, nilai tamat dia. Ini adalah nilai kemaskini. Okay, ni start, stop, step. Okay. Jadi dalam atur cara ni dia akan buat macam ni. Mula-mula boleh ubah pembilang. Nilai dia 1. Bila nilai dia 1, okay, perjalanan dia macam ni. Mula-mula dia uji yang ni, lepas tu dia pergi ke sini. 1 kurang atau sama dengan 3, ya kan? Bila ya, dia akan buat yang ni. Baris ni dia buat dulu. Salam sejahtera. Okay. Lepas dia buat salam sejahtera, dia akan pergi ke sini. Ini yang keempat. Pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Pembilang sekarang jadi 2. Pembilang ni jadi 2. Okay, 2. 2 kurang daripada 3, ya. Ya, dia akan buat yang ni. Okay. Tadi dia dah keluarkan dah salam sejahtera kan. Lepas tu, 2 kurang dari 3, ya. Print salam sejahtera. Dia akan print lagi yang ni. Lepas tu dia pergi ke mana? Naik ke atas. Pembilang akan bertambah lagi. Tadi pembilang 2. 2 tambah 1 jadi 3. Okay, 3. Pembilang sekarang ni jadi 3. Uji syarat. 3 kurang atau sama dengan 3? Ya kan? Kalau ya, dia akan pergi ke sini balik. Jadi, dia akan cetak salam sejahtera. Cetak kali ketiga. Okay, lepas tu dia naik atas. Pembilang sekarang jadi berapa kelas? Berapa? 4, betul. 4 kan? Jadi pembilang depannya jadi 4. Jadi 4 kurang atau sama dengan 3? Tidak kan?
Bila tidak ini tak buat. So ya, dia keluar terus lah. Dia keluar ke sini. Okay, jadi output dia 3 ni sajalah. Okay, saya rasa saya pernah bagi tahu ni pembilang plus-plus ini maksudnya, apa maksud dia pembilang plus-plus? Itu maksudnya pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Okay, kena ingat ya. Kalau dia buat ringkas macam ni, pembilang tambah-tambah maksudnya pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Okay. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, next. Yang ni. Buat ringkas sangat atau cara dia? Okay, for pembilang sama dengan 1, nilai awal, pembilang kurang daripada 3, pembilang plus-plus. Bila pembilang sama dengan 1, dia akan buat salam sejahtera. Betul. Kan? Okay, 1 kurang 3 buat salam sejahtera, betul. Lepas tu, okay, if pembilang sama dengan 2, tak sama dengan 2 lagi kan? Sekarang pembilang adalah 1. Lepas tu dia akan naik. Pembilang sekarang jadi 2. Okay, pembilang ni jadi 2. 2 kurang atau sama dengan 3, true kan? True, dia akan buat ini lagi. Salam sejahtera. Salam sejahtera ni. Lepas tu dia pergi ke bawah ni. If pembilang sama dengan 2. Pembilang ni berapa tadi? 2 kan? Ni 2. 2 sama dengan 2. True ke false? True. True. Kan? True. Bila true dia akan break. Break tu maksudnya dia stop kat situ. Dia tak buat dah yang bawah tu. Okay. Walaupun sebenarnya dia boleh tambah jadi 3 sebenarnya. Boleh run lagi. Tapi bila ada arahan break, bila jumpa je arahan break, dia akan berhenti. Okay. Maksudnya dia tak buat yang ketiga. Okay. Tadi kita tak baca. Kita baca sikit. Penting juga kot baca pun. Kawalan ulangan ini juga mengenali kata kunci break dan continue. Break dan continue. Ini keyword dia, kata kunci. Kata kunci break menyebabkan tamat atau berhenti suatu ulangan. Penamatan atau perberhentian berlaku di mana-mana sahaja di dalam blok kod. Kata kunci continue akan meneruskan dan menghabiskan ulangan blok kod atau penyataan yang akan memeriksa syarat sama ada syarat tersebut true. Jika true, ulangan akan disambung dan diteruskan sekali lagi. Okay, yang ni untuk break. Okay. Kalau tak ada break ni, berapa kali output dia? Siapa tahu? Kalau lah tak guna break. Berapa kali output yang keluar? Salam sejahtera tu. 3, betul. Dia akan keluar 3 lah kan sebab syarat 3 kurang 3 adalah benar, dia buat yang ni. Tapi sebab ada break, so dia akan keluar. Okay, next. Okay, ini dia bagi contoh untuk continue pula. Okay, for pembilang sama dengan 1. Okay, 1 kurang daripada 3. True kan? True, dia akan keluar salam sejahtera. Ni. Okay, lepas tu dia naik kat sini. Pembilang sekarang jadi 2. Okay, 2 kurang daripada 3. Kurang atau sama dengan 3. True kan? True. Buat lagi yang ni. Salam sejahtera. Okay. Lepas tu dia pergi bawah ni. If pembilang sama dengan 2. Okay. Pembilang sama dengan 2. Continue. Pembilang sekarang memang 2 kan? Pembilang sekarang memang 2. Jadi dia continue. Continue dia buat lagi lah. Continue dia pergi uji lagi syarat. Pembilang jadi 3. 3 kurang atau sama dengan 3. True. True dia akan paparkan salam sejahtera. So dia akan keluar 3 kali. Okay. Boleh ya? Sebab dia suruh continue kan? Kalau dia break sampai 2 sajalah. Kalau continue dia sambung balik. Senang je kan? Boleh ya? Aizat ada Aizat? Aizat tak ada. Okay, next. Ulangan berasaskan syarat. Ini yang last. Berasaskan syarat. Ulangan berasaskan syarat dengan menggunakan 2 jenis pernyataan dalam JavaScript iaitu while dengan do while. While dengan do while. Okay, ini berasaskan syarat. Pernyataan while melaksanakan suatu pernyataan sekali lagi selagi syarat adalah true. Bila syarat benar, dia ulang.
Okay, ulang laksanakan penyataan. Untuk do while akan melaksanakan penyataan atau blok kod sekurang-kurangnya sekali dan akan meneruskan selagi syarat adalah true. Okey, ini perbezaan while dengan do while. Do while dia akan melaksanakan penyataan, laksanakan dulu penyataan sekurang-kurangnya sekali. Sebab apa? Sebab ada arahan do. Ni do ni. Buat dulu sekali. Syarat dia dekat bawah, baru uji syarat. Kalau syarat tu palsu, tak buat dah lah, sekali tu je lah dia buat. Faham tak? Do tu maksudnya dia buat dulu penyataan. Mungkin ni penyataan, lepas tu baru ada syarat. Yang ni dia buat, dia do. Tu maksudnya melaksanakan penyataan sekurang-kurangnya satu kali. Dia mesti buat satu kali. Lepas tu baru uji syarat. Kalau syarat tu true, dia akan naik atas. Okay. Tapi kalau while, syarat duduk di atas. Syarat duduk di atas, penyataan duduk di bawah. Ni untuk while. Okay. Bila syarat ni palsu, dia tak buat dah. Syarat palsu. Okay, dia tak buat dah. Dia terus pergi ke tamat ke pergi ke manalah kat sini kan. Mungkin tamat. Ataupun adalah penyataan lain. Tapi yang ni dia tak buat dah. Faham tak? Faham tak kelas? Faham. Tanya faham je, jawab faham lah. Tanya apa dah? Yang tanya soalan ni. Okay, while. Mula nilai awal syarat. Okay, ini untuk while. Tengok perbezaan dia. Okay, ni syarat. Okay, jika syarat benar dia akan laksanakan. Jika syarat palsu dia terus ke tamat. Okay. Ini dia tunjuk yang ringkas. Yang ni, do while. Maksudnya dia do dulu. Do dulu penyataan. Dekat sini dia do. Lepas tu baru dia uji syarat. Jika syarat benar, okay, dia akan ulang. Okay. Next. Okay, contoh ni, salam sejahtera. Va ulang satu. Ulang sama dengan satu. Okay. Dia akan keluarkan salam sejahtera. Ini do. Do maksudnya dia buat dulu. Salam sejahtera ni dia keluar kali pertama. Lepas tu ulang plus plus. Ulang plus plus apa maksud dia? Kalau nak tulis dalam ayat panjang, siapa ingat? Ulang plus plus maksudnya apa? Ulang sama dengan? Kau boleh ubah ditambah satu. Ya, boleh ubah bertambah satu. Betul. Kau boleh buat ulang tu tambah satu. Kalau dapat macam ni, penyataan macam ni, kita buat belah kanan dulu tau. Ni, ulang ni akan ambil nilai ni. Yang belah kanan ni. Memang nampak dia sama dua-dua kan? Tapi buat belah kanan dulu. 1 tambah 1 jadi 2 kan? Dua ni akan masuk ke belah kiri. Ni umpuk. 2 akan diumpukkan pada belah kiri. Okay? So ulang sekarang jadi 2. 2 kurang atau sama dengan 3. Ya kan? Syarat true. Syarat true dia ulang lagi. Syarat true dia masuk lagi sini. Buatlah salam sejahtera yang kedua. Okay, lepas tu ulang. Ulang sekarang. Ulang dalam ni jadi berapa ni? Dia ambil nilai yang latest. Ulang dalam jadi berapa? Ni, 2 ni kan? Dia ambil nilai yang ulang luar ni. Luar ni masuk ini dulu. 2 tambah 1 jadi 3. Okay, 3 sekarang masuk ke pemulih ubah ulang. Okay, ulang 3. 3 kurang atau sama dengan 3. True kan? True, dia naik balik atas ni. Okay, dia akan keluarkan salam sejahtera macam ni. 3 kali. Okay, sekarang ulang ni jadi 4 kan? Ulang jadi 4. Uji syarat. 4 kurang daripada 3. Betul tak? True ke false? Mel? Ya cikgu. Dekat sini. Ulang jadi 4. 4 kurang atau sama dengan 3. True ke false? False. False. Bila false dia akan keluar daripada gelung. Okay, keluar daripada ulangan tu. Jadi habislah dia paparkan 3 ni. Okay. Okay, yang ni pun sama juga. Ulang sama dengan 4. Salam sejahtera ulang jadi 5. Oh, yang ni pun bagus juga. Ulang sekarang bernilai
Apa nilai awal ulang dia? 4 kan? Do. Salam sejahtera. Do, dia akan keluarkan salam sejahtera macam ni. Okay, ulang sama dengan ulang tambah 1. Ulang jadi berapa sekarang? 5. 5, betul. Yang ni dia tukar jadi 5 dah. Lepas tu dia uji syarat. 5 kurang atau sama dengan 3? True or false? False. Okay, bila false, habislah dia tak naik dah, tak ulang dah. Dia keluar terus. Dapatlah 1 je output dia. Okay. Okay, ni. Yang ni pun macam tadi jugalah. Dekat pukul 12 dah. Okay, ulang sebenarnya 1. 1 kurang daripada 3, true kan? True buat yang ni. Okay. Lepas tu ulang plus, ulang jadi 2. 2 kurang dari 3, ya. Ya, buat yang ni kan? Salam sejahtera. Ulang jadi 3. 3 ni atas. 3 kurang dari 3, ya. Ya, buat lagi yang ni kan? Sekarang ulang jadi 4. 4 ni atas. 4 kurang daripada 3, false. False dia keluar terus. Okay, jadi 3 ni je lah. Faham Okay, next. Tak habis juga 1 jam. Oh, habis dah. Elok-elok je. So, okay.